Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa lagi pada petang ini ataupun pada tengah hari ini untuk kita membincangkan beberapa hadis pilihan yang akan dibentangkan dalam setiap hari Rabu di sini. Dan hadis yang sedang kita bincangkan ialah mengenai hadis amanah. Jadi hadis-hadis yang dipilih semua merupakan hadis-hadis yang membawa hadis-hadis yang menggalakkan kita agar mempunyai akhlak yang baik. Sebagai modal kita sebagai seorang insan untuk menjadi seorang insan yang baik atau seorang manusia yang dapat diterima oleh manusia lain, dan terutama sekali untuk menjadi seorang hamba Allah yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada semasa kita hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi ketika kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat kelak ya. Jadi hadis yang sedang kita bincangkan ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Yang bermaksud peniaga yang amanah lagi benar akan bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Walaupun dalam hadis ini hanya menerangkan usahawan yang jujur dia nanti akan bersama-sama dengan para nabi, para orang-orang yang cakap benar, para syuhada dan orang yang saleh, tapi bukan bermakna kalau kita melakukan amanah dalam bidang-bidang yang lain yang kita juga tidak akan mendapat tempat. Walaupun hadis ini diterangkan kepada orang-orang yang berniaga, sebab semula jadinya orang yang berniaga ni pegang wang, kegiatan hariannya ialah dengan wang, dan kita tahulah wang ni selalu banyak memutarbelitkan dan menipu manusia. Wang, dengan sebab wang manusia boleh jadi bankrupt, dengan sebab wang manusia boleh jadi muflis, dan dengan sebab wang juga manusia boleh bergaduh, bermusuh-musuhan, dan kadang-kadang adik-beradik pun boleh berputus arang kerana wang, terutama bila wang peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia, masing-masing berebut-rebut untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi boleh jadi gaduh, boleh jadi bermusuh-musuhan, boleh jadi tak baik dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita bila berhadapan dengan wang inilah kita perlu mempunyai perasaan amanah. Sama ada wang yang kita sedang deal ni merupakan wang-wang yang betul-betul halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun wang orang lain yang kita dapati menerusi penipuan. Umpamanya katalah kalau kita sebagai seorang peniaga runcit, kita jual barang-barang yang perlu ditimbang dengan harga, dengan timbangan yang kurang. Orang minta beli 5 kilo, kita jual dengan kita timbang dengan 4,5 kilo. Yang setengah tu kita kurangkan. Jadi yang setengah sedangkan kita jual dengan harga 5 kilo, tapi yang didapati oleh orang yang membeli hanya 4,5 kilo. Kita dah untung daripada penjualan tersebut, ditambah lagi untung dengan setengah kilo yang tak diberikan kepada si pembeli ini. Ini maknanya kita tak amanah lah. Jadi bila tak amanah, tunggu sajalah amaran Allah SWT. Kemudian dalam minggu yang lalu kita dah dengar salah satu ayat yang menggalakkan kita supaya atau mengingatkan kita supaya tidak melakukan khianat kepada orang lain. Ialah firman Allah dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui tentang kesalahannya. Jadi maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kamu mengkhianati amanah antara sesama kamu padahal kamu mengetahui, yakni jangan sampai kamu sanggup
mengkhianati amanah-amanah antara satu sesama lain. Kata Ibnu Abbas, amanah itu ialah segala amalan yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, seperti amal ibadat yang fardu, janganlah kamu batalkan. Ini kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salah seorang pentafsir, dia yang hidup pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, kerana dia adalah anak kepada pakciknya. Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah pakcik Nabi Muhammad. Dia adik-beradik dengan bapa ayahanda Nabi kita Muhammad SAW. Ayahanda kita Nabi Muhammad namanya Abdullah, adik-beradiknya di antaranya nama Abbas bin Abdul Muttalib. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, dia namanya adiknya ke ataupun adik bapaknya ke atau abangnya ke, saya tak perasan sangat. Jadi ialah namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia mengatakan maksud ayat ini, segala amanah-amanah, bila Allah kata jangan kamu mengkhianati amanah, maksud amanah segala sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amanah Allah kepada kita. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga satu amanah yang mesti kita tinggalkan. Jadi dengan lain perkataan, bukan saja solat merupakan amanah, bukan saja puasa saja amanah yang Allah berikan kepada kita, dan bukan saja mengerjakan haji, umrah, keluarkan zakat, tapi segala sesuatu yang diwajibkan ke atas diri kita ni, semuanya adalah amanah Allah. Termasuklah kalau kita sebagai seorang suami atau seorang isteri, kita diamanahkan oleh Allah dengan tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Kalau kita dah jadi bapa pula, seorang ayah dan ibu, kita telah diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Jadi maknanya kena luas. Maksud amanah ni luas. Tanggungjawab ni berbagai-bagai dan banyak sekali. Kita jangan salah faham. Setengah orang salah faham. Dia sangka tanggungjawab yang Allah amanahkan kepada kita tu ialah mendirikan solat, sembahyang tadi 5 waktu, puasa sepanjang bulan Ramadan, ataupun pergi haji apabila dah cukup wang, ataupun mengeluarkan zakat fitrah, dan mengeluarkan zakat harta bila dah cukup nisab dan haul. Jadi kita rasa setengah-setengah orang lah dia merasakan bahawa dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya dengan sendirinya itu rukun Islam pertama dah berlalu. Dia juga dah mendirikan solat, dia dah melakukan rukun Islam yang kedua. Dia juga dah mendirikan apa orang kata tu, dah berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dah 3 rukun Islam dia jalankan. Dia juga katakanlah mengeluarkan zakat. Dah 4 rukun Islam dijalankan. Kemudian diakhiri pula apabila dia ada kemampuan, dia pun dah pergi haji, dah pergi umrah, malah kadang dah pergi haji sampai 2-3 kali. Jadi sebahagian orang-orang yang menganggap bahawa dia dah cukup Islamnya tu, lantas bila dia dah melaksanakan 5 rukun Islam yang dia rasa tu dah betul-betul dah jadi dia tak orang kata tu kadang-kadang orang-orang seperti ini tanggungjawab yang lainnya tu dia tak hiraukan. Ada orang yang dah melaksanakan rukun Islam sebanyak 5 perkara ni tapi masih lagi sebagainya yang rumah tangganya masih tak betul lagi, cara hidupnya masih tak betul, cara perbualan dengan kita pun masih kasar lagi. Kalau dia berbual dengan kita pun kita naik takut kena condemn, selalu jatuhkan muka orang kan. Jadi ini maknanya rukun Islam tu walaupun pada zahirnya dia sudah tunaikan, tapi dia tidak memahami huraian rukun Islam yang sebenarnya. Rukun Islam yang pertama tu saja tu dah begitu luas maknanya. Apabila seorang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, saya naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya juga naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi bila dia dah menyaksikan pada diri dia sendiri dengan ucapan syahadah tu, bermakna Allah tu adalah Tuhannya dan Muhammad tu adalah Rasulnya, Rasulullah, maka dia mesti ingat bahawa apabila dia sudah menyaksikan, sudah mengaku bahawa Allah tu Tuhannya, jadi segala suruhan-suruhan Allah yang begitu banyak tu mesti dipatuhi. Segala suruhan Allah yang begitu banyak, apa yang diterangkan oleh Nabi begitu banyak sekali dalam apa bidang pun.
bukan dalam bidang-bidang ibadat yang kita lakukan saja, puasa dan sebagainya, atau baca Quran dan sebagainya, tapi dalam bidang pergaulan umpamanya, dalam bidang perniagaan, dalam bidang-bidang politik, atau apa bidang sekalipun ya, semuanya tu ada hukum. Semuanya tu ada peraturan yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah tak huraikan dengan lebih lanjut pun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dengan lebih lanjut. Semua dah ada hukum dah situ, ada peraturan. Itu yang kena kita ambil tahu. Itu yang nak kena belajar. Dan itu sebab itu Ibnu Abbas mengatakan, amanah Allah tu segala kewajipan yang diamanahkan kepada kita, itulah amanah Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan bapa-bapa telah melaksanakan segala rukun Islam yang 4 tadi, yang termasuk 5 lah tadi saya katakan tapi dalam rukun Islam yang pertama tu huraiannya kita belum begitu faham lagi, belum lagi mengambil tahu, bermakna kita masih kurang lagi. Dan jangan lupa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya dan akan diperiksa, disiasat kenapa kita tak laksanakan. Kita tak boleh jawab depan Allah mengatakan saya tak tahu. Sebab kalau kita kat Singapura nak cakap saya tak tahu, Singapura dah banyak masjid-masjid baru. Setiap masjid, boleh kata setiap malam masjid-masjid mengadakan kelas-kelas. Malah di masjid ni pun saya dengar daripada hari Senin sampai hari Khamis, kuliah Zuhur pun tiap-tiap hari diadakan. Sementara kita nak masuk kerja pukul 2, singgah-singgahlah, dengar-dengarlah, walaupun sedikit pun tapi kalau hari-hari kita dengar, lama-lama dia akan menjejas ataupun menjadikan diri kita selalu orang yang beringat dan berjaga-jaga. Jadi sebab itu saya katakan, kalau kita hanya melaksanakan setakat ritual saja, yang lain-lain kita tak belajar, itu sebab kalau kita dapati rumah tangga yang pergi ke mahkamah tu, yang pergi bercerai dan sebagainya, mereka tu bukan dari golongan orang yang tak sembahyang. Sebahagiannya sembahyang, sebahagiannya puasa, yang ada pakai suruh haji lagi. Kalah saya. Pakai suruh haji, datang dengan pakai macam hampir-hampir jubah. Saya pakai baju biasa, kurung biasa je. Dia pakai hampir-hampir jubah. Sekali pandang orang kata ustaz kabir, ustaz besar. Kalau datang sini orang kata itulah imamnya. Tak malu juga masuk mahkamah tu kerana kita dapati kasar. Bersikap kasar kepada isteri. Bersifat apa orang kata tunjuk lawa pada isteri. Mentang-mentanglah dah pakai kopiah, dah pakai jubah, dah selalu menghadiri majlis-majlis selawat, ataupun menghadiri majlis ilmu, tapi tak semua majlis ilmu yang diduduki. Jadi mentang-mentang dia rasa dia dah paling baik, jadi dia anggap isterinya ataupun orang rumahnya sebagai orang yang tak pandai, tak bijak, bodoh, tak macam dia. Mana ada kat rumah seorang isteri yang suka dibodoh-bodohkan? Mana ada orang rumah kita yang suka orang kata diperkecilkan kebolehannya? Mana ada orang rumah kita yang kita pandang dia asyik marah je, dia tak? Asyik marah, berang aja, orang kata apa namanya, panas baran aja. Ni lagi makin tua-tua ni lagi panas barannya selalu makin jadi-jadi ni. Cuba cek balik ni, kalau ada yang panas baran tu kena makan Ino lah biar sejuk sikit. Kan dalam TV kan dia katakan Ino tu boleh menunjukkan badan. Makanlah, minumlah Ino. Bukan dia sejukkan badan kan. Jadi mana ada seorang yang mau diperkecil-kecil, walau dia bodoh macam mana pun, dia miskin sekalipun, ataupun dia hodoh tak cantik pun, dia tetap manusia, hamba Allah yang dimuliakan. Jadi konsep ini dipahami oleh orang tak? Konsepnya, kaedahnya, orang faham tak? Bahawa setiap manusia itu adalah hamba Allah yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita sebagai suami ke, atau isteri ke, orang perempuan sebagai isteri ke, baik kita sebagai bapa ke, ataupun isteri kita sebagai ibu, ataupun mertua kita, bapa mertua kita, mereka semua adalah manusia yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah terangkan, walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Kami dah muliakan anak Adam ni, sama ada berada di atas lautan ataupun di atas daratan. Kemana kita pergi, kita tetap mulia. Yang menyebabkan tak mulia, yang menjadi tak mulia itu apabila kita banyak buat maksiat, itu jadi tak mulia.
Tapi hakikatnya, asal kejadiannya memang kita mulia. Cuba kita tengoklah firman Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami jadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kalau dia kata sebaik-baik bentuk itu paling baik dan paling mulia. Kalau tak percaya kita ni bentuknya baik, sekali-sekali pergilah zoo. Tengok sana ada landa ke, biawak ke, ambil gambar. Sekarang handphone ada kan, ambil gambar. Kemudian ambil gambar kita pula, balik jejer apa, tengok dekat apa komputer. Antara gambar kita dengan gambar badak sumbu, gajah atau apa, siapa cantik? Tentu kita akan dapat menilaikan bahawa kita lah cantik, kerana kedudukan muka kita cantik. Orang kata mata dua, bawahnya hidung, mulut, dagu. Cuba kita tengok binatang-binatang yang ada kat zoo, ada kadang-kadang hidung kat atas, seram kita tengok kan. Jadi oleh kerana itu saya katakan kalau kita tak tahu dan tak sedar bahawa manusia itu semuanya mulia, dengan sebab inilah akan timbul, orang kata ni, timbul perasaan bangga kerana pencapaian kita, dan timbul dalam hati kita mau melekehkan orang kerana kita rasa orang ni bodoh dan sebagainya. Ingatlah bahawa walau macam mana bodoh sekali orang tu pun, di belakang dia ada lagi supporter dia, ada bapa dia, ada mak dia atau ada pakcik dia yang lebih tahu dari dia. Jadi jangan cuba nak bodoh-bodohkan, jangan cuba nak kelentung-kelentungkan orang seperti ini. Mentang-mentang dia bodoh, mentang-mentang dia tak pandai, kita kelentung ambil duit dia, gunakan dia untuk kepentingan kita dan sebagainya. Itu maknanya kita bully. Sedangkan kita kalau bully manusia, bermakna kita bully makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tetap akan dikira sebagai orang yang melakukan dosa, naudzubillah min dzalik. Kemudian manakala ulama lain mengatakan, Al-Qalbi pula mengatakan bahawa maksud berkhianat kan dalam ini wala la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum, maksud jangan mengkhianati ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasul, dan jangan kamu juga mengkhianati segala amanah-amanah yang dibebankan ke atas kamu. Sebab tu katanya bahawa maksud berkhianat kepada Allah dan Rasulnya iaitu membuat maksiat kepada keduanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita. Jadi ada dalam ayat Quran tu ada yang diperintah oleh Allah yang mesti kita laksanakan, ada sesuatu yang dilarang oleh Allah yang mesti kita tinggalkan. Jangan setakat hanya kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tapi kalau kita meninggalkan juga yang diperintah oleh Allah, kita juga maknanya telah melakukan maksiat. Maknanya kitanya derhaka lah. Kalau ada orang yang sampai sekarang masih belum lagi mendirikan solat, walaupun dia baik, bulan Ramadan dia puasa, kalau dia orang minta derma, dia derma, walaupun dia baik, tapi dia tak mendirikan solat. Kalau mendirikan solat pun ikut kawan-kawan seminggu sekali hari Jumaat, penuh masjid dia pun ikut. Jangan sangka dengan sebab dia baik, dia beri derma, kemudian dia berbaik dengan siapa pun, boleh dikatakan orang ni dianggap baik oleh Allah SWT. Orang ni belum lagi dianggap baik oleh Allah kerana dia masih lagi ingkar kepada perintah Allah. Orang yang ingkar kepada perintah Allah, maknanya tak sembahyang, tak puasa, tak berlaku jujur dan sebagainya, orang seperti ini adalah dikira sebagai penderhaka. Naudzubillah. Kalau dalam cerita-cerita bangsawan, cerita raja-raja, kalau rakyat derhaka, dia boleh dihukum bunuh oleh raja. Raja itu manusia biasa, atau boleh dipenjarakan oleh raja. Bagaimana pula kalau seorang hamba Allah derhaka kepada Allah SWT? Jadi banyak ayat-ayat Allah yang mengatakan bahawa azab Allah tu, untuk azab Allah tu begitu pedih sekali, yang kita tak akan dapat merasakan ataupun tak akan dapat tertahan merasakannya. Jadi
sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita ni bila hidup di dunia ni sebenarnya dihantar oleh Allah SWT ke dunia ada matlamat. Di samping kita bekerja, berumah tangga, membentuk keluarga dan sebagainya, kita mesti ingat kepada Allah SWT sehari semalam sekurang-kurangnya sebanyak 5 kali. Mendirikan solat ni kan merupakan satu perkara yang penting. Kita kena tengok diri kita sendiri. Diri kita ni terdiri daripada tubuh badan kita dan juga roh. Tubuh badan kita perlu makan dan kita dah penuhi keperluan tubuh badan kita. Kita makan, kita minum kerana kita perlukan tenaga pada badan kita. Kita lupa roh kita pun perlu kan ada keperluannya. Ada yang perlu kita penuhi. Jadi dia perlu dijaga, dibersihkan agar apabila roh kita bersih, dia akan memandu ataupun memimpin badan kita ni ke jalan yang betul. Tapi bila roh tak bersih, dia akan jadikan pergerakan harian kita ataupun panca indera kita ataupun kelakunan harian kita menjadi kelakunan yang tak betul kerana tak bersih. Dia ibarat kereta. Dia punya rangkanya tu tak akan bergerak kalau enjin tak jalan. Enjin tu tak akan berjalan dengan betul kalau tak dibersihkan, tak dijaga enjin tu, tak dihantar servis, tak tukar minyak enjin, tak tukar apa orang kata dia punya penyaring minyak ataupun tak tukar penyaring udara dan sebagainya, lama-lama dia boleh. Jadi manusia pun sama. Roh tu sebagai enjin, tubuh badan kita ni macam rangka kereta. Jadi kalau roh kita tu tak dibersihkan, maka kita tak akan nampak yang terang di hadapan kita. Ini menyebabkan nanti kita akan buat senang-senang dengan begitu mudah kita akan meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan kerja-kerja yang baik, sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang mengkhianati amanah Allah SWT. Jadi Al-Kalbi mengatakan lanjut selanjutnya, sedangkan berkhianat kepada amanat itu, maka setiap orang memang diamanahkan untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah ke atasnya. Jika mau dikhianatinya, jika mau dia boleh khianatinya, dan jika mau dia boleh tunaikannya. Pilihan tu ada pada kita, sama ada kita hendak buat atau tidak. Kerana katanya tiada siap seorang pun yang tahu akan rahsianya ini selain Allah SWT. Tuhan bagi penentuan, amanah tu tetap diberikan kepada kita. Kalau kita buat begini, kita akan dapatlah kebaikannya dari Allah, begini caranya. Tapi kalau kita buat begitu, sebaliknya bertentangan dengan hukum Allah, Allah lah akan menentukan apakah akibatnya. Jadi kita diberikan pilihan, sama ada kita nak buat yang pertama ke atau nak melakukan yang kedua. Jadi nak menentukan pilihan ni mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak mungkin kita akan dapat menentukan pilihan. Jadi dengan ada ilmu lah baru kita tahu bahawa ini salah. Kalau kita buat nanti merugikan kita. Macam orang-orang yang selalu jatuhkan talak ni, bergaduh sikit jatuhkan talak, bergaduh sikit jatuh talak. Kalau jatuhkan satu, bolehlah tahan, nanti rujuk balik. Tapi kalau dah biasa jatuhkan talak, nanti dah satu, lepas 2-3 tahun lagi jatuhkan lagi satu, lupa, lepas 2-3 tahun lagi jatuh lagi satu, akhirnya dah habis. Bila dah habis menyesal, susah nak cari jalan keluar. Dengan itu sanggup orang kata tu mencari pak sanggup yang boleh berkahwin dengan isterinya, kemudian hanya berkahwin dalam 1 minggu ke ataupun 1 malam je, lepas tu bercerai. Jadi itu semua ada hukum, sama ada betul tak perkahwinan tersebut. Kerana perkahwinan yang diatur sedemikian rupa, perkahwinan yang tak dibenarkan. Tapi oleh kita, kerana mereka, orang-orang seperti ini, dia tidak balik semula. Tak ada jalan lain, mesti benarkan isteri kahwin orang lain dan dicampuri orang lain, kemudian cerai. Itu maksudnya kalau umpamanya dia kahwin sendiri dan cerai pun sendiri, bukan diatur. Jadi nak menghalalkan, cari jalan keluar dengan cara yang tersendiri. Sebab dah buat salah. Jadi sebab itu kalau orang ada ilmu, dia tak akan senang-senang menjatuhkan talak dengan begitu mudah sekali. Dia terfikir bahawa ini akibatnya begini, begitu dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau kita kat Singapura ni, bila berlaku perceraian dan sebagainya, nak kena daftar kat mahkamah syariah, nak direkodkan. Bila pergi sana je semua nak kena bayar, bukan free. Itu satu masalah kan. Yang penting tu bila kita dah ucapkan lafaz, selalu lafaz-lafazkan, menyebabkan seolah-olah rumah tangga kita ni macam tak ada nilai, tak ada value lah.
senang-senang gitu ya Tuhan. Padahal pernikahan ni satu syariat yang dia buat satu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia dia, banyak faedahnya, tapi kita permain-mainkan, permudah-mudahkan, tak suka jatuhkan salah, tak suka jatuhkan talak, dan ini bukan cara yang dikehendaki. Ini adalah disebabkan orang-orang yang kurang ilmu dan kurang mendengar ceramah-ceramah seperti ini, hingga menyebabkan dia selalu ikut apa saja yang terlintas di hati atau nafsunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan kita orang yang terus menjalankan amanah Allah sejak daripada dulu sampailah ke akhir hayat. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtim bis salihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.